Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini menonton Soal Rakyat bersama saya Azaria Tagaya. Seperti mana episod Soal Rakyat sebelum ini, kami akan mengupas pelbagai isu semasa yang sangat dekat di hati rakyat. Dan kali ini kami akan mengupas isu yang terlalu dekat dengan kita, terutamanya ibu bapa dan anak-anak, iaitu tidak lain dan tidak bukan isu berkaitan pendidikan. Dan apabila menyentuh tentang pendidikan, sudah pasti figura ini tidak asing lagi bagi kita. Pastinya orang kuat pendidikan iaitu menterinya sendiri, yang berhormat Fadlina Siddiq. Assalamualaikum YB, terima kasih kerana bersama kami dalam Soal Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Ya, sebenarnya kita sangat berterima kasih dan sangat berbesar hati bahawa YB boleh mengambil masa daripada kesibukan jadual harian untuk meluangkan masa bersama dengan kami di Soal Rakyat hari ini membincangkan tentang Malaysia Madani dalam sektor pendidikan. Itu tajuk besarnya untuk Soal Rakyat hari ini. Itu tajuk yang cukup besar dan barangkali kalau ada masa kita boleh ulas dengan lebih panjang. Ya, betul. Tapi sebelum kita singkap lebih mendalam ke dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan setakat ini, boleh tak YB singkap dahulu apa sebenarnya yang menjadi fokus utama dalam Kementerian Pendidikan di bawah Kerajaan Perpaduan sekarang ini? Terima kasih Azaria. Sangat penting untuk saya mulakan bahawa bulan inilah bulan ke-8 kami semua menjadi Menteri untuk Kerajaan Perpaduan dan pastinya bidang pendidikan ini sentiasa menjadi keutamaan dan sentiasa mendapat perhatian khususnya dalam kita mengurus dan juga melihat kepada masa hadapan negara. Jadi di awal semasa saya menerajui kepimpinan Kementerian Pendidikan ini, saya sudah meletakkan 7 teras utama dalam pendidikan ini. Dan antara lain yang mungkin selepas ini kita akan bincangkan juga Azaria adalah terkait rapat dengan pembangunan sekolah daif yang saya fikir selama ini tidak pernah dilaksanakan ataupun dijadikan sebagai satu gagasan besar dalam Kementerian Pendidikan. Jadi selepas kita ambil alih, kita melihat bahawa perlu ada satu gagasan besar berkaitan dengan pembangunan dan baik pulih sekolah daif. Yang kedua adalah soal kemiskinan multidimensi. Ini yang saya fikir juga menjadi sebahagian daripada jihad kita di peringkat Kementerian Pendidikan untuk melihat bagaimana soal-soal kemiskinan multidimensi ini memberikan kesan kepada pendidikan negara. Khususnya malnutrisi, anak-anak yang tidak sihat, tidak mampu pergi ke sekolah Azaria. Kemudian anak-anak yang terpinggir daripada mendapat manfaat peranti dan juga ekosistem digital juga akan tercicir Azaria. Jadi inilah kemiskinan multidimensi yang sedang kita beri perhatian. Kita juga bercakap tentang guru, kebajikan guru, sebab itu selepas kita umumkan 7 elemen ataupun teras kepada Kementerian Pendidikan ini, kita juga bercakap tentang mengurangkan beban guru. Dan kita telah pun memaklumkan tentang beban-beban guru yang awal itu, kemudian kita akan turuti selepas ini jangka pendek dan jangka panjangnya. So kebajikan guru masih lagi menjadi keutamaan kita. Kita juga bercakap tentang semasa saya masuk, Kementerian Pendidikan Malaysia sudah pun meletakkan satu yang kita panggil sebagai ABC. Senang je Kementerian Pendidikan ni, dia ABC. Tapi di sebalik ABC itu ada falsafah yang cukup besar. Anak baik, lagi cerdik. Dan dari situlah kita angkat lagi yang kita sebut sebagai karamah insaniah ataupun dalam bahasa Inggerisnya human dignity. Kerana kita percaya pendidikan Azaria ketika ini dalam konteks pendidikan Malaysia Madani ini, pendidikan manusiawi Malaysia Madani. Jadi kita harus angkat sisi-sisi kemanusiaan ini. Sebab itu dalam ekonomi madani juga kita menyentuh tentang no one is left behind. Jadi siapa yang patut dipinggirkan. Dan inilah dia sisi-sisi pendidikan manusiawi yang barangkali ada ruang dan masa kita akan jelaskan dalam sesi ini. Bagaimana pendidikan manusiawi ini akan mengangkat darjat-darjat kemanusiaan itu dalam sektor pendidikan. Baik, kalau kita singkap kemudian pada Belanjawan 2023, sebenarnya berapa banyak peruntukan yang diterima oleh Kementerian Pendidikan dan bagaimanakah agaknya peruntukan itu telah diagihkan setakat ini? Azaria, kami ini dikenali sebagai, Kementerian Pendidikan Malaysia ini dikenali sebagai The Billionaire Club. Sebab kita punya peruntukan sentiasa billions. Dan ini adalah pertama kali yang Amat Perdana Menteri memberikan dan Menteri Kewangan memberikan peruntukan yang paling besar. Tapi saya perlu jelaskan juga yang besar tu untuk apa. Kenapa? Dan ramai orang ingat Kementerian Pendidikan Malaysia kan banyak duit, buatlah tu, buatlah ini. Tetapi
sebenarnya lebih daripada 80% itu adalah untuk membayar gaji. Sebab kita adalah kementerian yang cukup besar, cukup kompleks. Kita ada 10,000 lebih sekolah. Kita ada 5 juta kanak-kanak, Azhar, ya. 5 juta ini yang sedang kita maknanya didik dengan ABC ni tadi. Kita ada lebih separuh ataupun hampir 500,000 guru-guru. Jadi kementerian ini sangat besar. Jadi sebahagian besar saja peruntukannya adalah untuk emolumen, pembayaran gaji dan sebagainya. Dan sebahagian itu adalah belanja pembangunan yang kita akan sentuh melihat kepada yang kita panggil sebagai gagasan kita tadi, gagasan besar kita tadi, menoktahkan sekolah daif di Malaysia. Dan sekolah daif ini pastinya yang paling banyak yang sedang kita bagi tumpuan adalah di Sabah dan Sarawak. InsyaAllah. Bagaimana dengan peruntukan pembangunan itu sebenarnya? Apa sebenarnya antara usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan setakat ini? Saya fikir penting untuk kita lihat antara lain dalam sektor pendidikan ini, satu adalah facilities lah. Maknanya sekolah-sekolah ini memang menjadi tumpuan kita. Yang kedua, penyelenggaraan. Sebab itu baru-baru ini saya umumkan bahawa penyelenggaraan untuk tandas untuk setiap sekolah. Maknanya kita nak bagi tumpuan juga kepada isu tersebut. Kemudian kita juga melihat kepada bidang-bidang lain yang mesti kita bangunkan juga. Sebab itu Azhar, bila kita bercakap tentang Kementerian Pendidikan ini, bila segmen yang cukup besar, peruntukan itu harus bersifat adil. Dalam masa yang sama harus memberi tumpuan-tumpuan kepada apa yang kita nak lihat dalam hala tuju negara ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi sebab itu saya fikir kalau kita nak anak kita, guru kita, sebab itu kita ada tagline, murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara sejahtera. Jadi ia harus bermula dengan apa yang kita rancang dan kita peruntukkan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi nak anak murid ceria, sekolah mesti cantik, sekolah mesti fasilitinya lengkap dan sekolah mesti selamat. Dan selamat itulah yang, sebab itu kita bagi tumpuan betul kepada pembangunan sekolah daif ini. Jadi tumpuan kita ketika ini memang kepada fasiliti sekolah. Jadi kita rasa sangat saya rasa dari segi progres juga sangat baik ketika ini. Kebanyakan sekolah-sekolah yang sedang kita tangani dari segi pembangunan daifnya ini telah pun kebanyakan telah siap ataupun dalam peringkat prabina ataupun dalam proses yang pastinya akan memberikan manfaat kepada keseluruhan ekosistem sekolah itu. Jadi insya-Allah bagi kita masa sedikit untuk kita siapkan semua projek-projek pembangunan sekolah daif ini. Baik YB, bila kita bercakap tentang keperluan pelajar, keperluan yang perlu ada di sekolah itu, kita juga tidak boleh lupa tentang pelajar berkeperluan pendidikan khas. Jadi apa antara inisiatif ataupun usaha yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan setakat ini untuk memastikan golongan ini, kerana kita juga perlu memastikan mereka mendapat pendidikan yang berkualiti, pendidikan yang setara dengan murid-murid yang lain. Apa usaha yang dilakukan Kementerian Pendidikan? Saya nak ulang dan garis bawahi. Ulang garis bawah lagi, Azhar, ya, bahawa no one is left behind. Sebelum ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan satu polisi yang cukup baik. Kita panggil sebagai zero reject policy, ya. Yang mana khusus untuk anak-anak kita yang berkeperluan khas. Mereka harus masuk ke sekolah walau apa pun keadaan mereka, ya. Jadi daripada zero reject policy kita pergi kepada no one is left behind, dan hari ini kita melihat bahawa mereka telah diperuntukkan sebanyak 78 juta untuk penyediaan fasiliti saja di sekolah-sekolah yang mengambil ataupun menyediakan kelas untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini. Saya nak sentuh begini, Azalia. Antara lain yang menjadi cabaran kita apabila mengurus kanak-kanak berkeperluan khas ini adalah faktor guru. Kemudian guru kita harus berkemahiran tinggi untuk mengurus setiap anak-anak ini, ya. Kemudian kita bercakap juga dengan alatan-alatan. Kanak-kanak buta lain peralatannya, ya. Dan kanak-kanak keperluan khas dengan tandasnya berbeza, dan kemudian keperluan-keperluan pengajarannya juga berbeza. Jadi tumpuan kita mesti spesifik. Kita tak boleh lagi bersifat umum begitu, kerana keperluan-keperluan ini harus kita tangani daripada awal. Sebab itu saya suka nak menyebut, Azaria, sebab itu juga saya baru pulang daripada Jakarta mengikuti satu persidangan bersama Menteri-Menteri Pendidikan Southeast Asia, yang mana kami bincangkan juga antara lain tentang enrolment prasekolah khusus untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Baik, kalau kita mulakan keperluan anak-anak keperluan khas ini lebih awal, ya, maknanya mereka masuk prasekolah sekitar 4, 5 dan 6 ini. Jadi intervensi lebih awal kita dapat lakukan. Maknanya melihat kepada apa keperluan yang mereka perlukan. Maknanya di sekolah mereka masuk saja sekolah rendah sudah boleh
facilities itu disediakan. Jadi penting sebab enrolment tentang sekolah ini saya fikir kita kena bagi perhatian sikit, Azaria. Saya tak ada masalah untuk enrolment sekolah rendah. Kita sudah mencapai enrolment peringkat universal 98-99%. Tapi kita ada masalah sedikit untuk prasekolah dan juga sekolah menengah. Sebab itu komitmen kita cukup tinggi untuk memastikan semua anak kita tadi, no one left behind tadi. Kita dah ada dasar pendidikan wajib sekolah rendah, kita nak pergi pada dasar pendidikan wajib sekolah menengah dan akan datang untuk prasekolah supaya isu-isu keciciran, intervensi khusus untuk anak-anak keperluan khas ini dapat kita tangani. Tapi kita kena bagi tumpuan penuh dan fokus kepada keperluan guru dan latihan guru. Baik, YB menyebut tentang keperluan guru dan kualiti guru itu sendiri. Adakah YB yakin dengan kualiti guru yang ada di Malaysia ini boleh membawa Kementerian Pendidikan ke arah visi yang dimahukan oleh Kementerian dan YB sendiri? Baik, Azaria, perkara pertama saya masuk Kementerian Pendidikan Malaysia adalah bahasa Melayu saya bertambah baik. Jadi kalau saya yang masuk baru 8 bulan bahasa Melayu saya bertambah baik, Azaria bayangkan berapa ramai guru bahasa Melayu saya di KPM itu yang setiap hari membetulkan bahasa saya. Yang kedua adalah guru-guru yang membetulkan adab saya juga. Ya, YB kena cakap begini, YB bahasanya begini. Ya, jadi saya fikir satu di Kementerian Pendidikan Malaysia ini yang saya harus kongsi dengan semua adalah kepakaran. Kita mempunyai kepakaran yang cukup untuk menguruskan dan membina acuan pendidikan dengan gaya kita sendiri. Sebab itu, bila kita dimasuk, ada 2 buah sekolah masuk senarai sekolah terbaik dunia, Azaria, kita mampu buktikan sebenarnya bahawa kita boleh maju, berjaya dengan acuan kita sendiri. Ya? Dan 2 buah sekolah ini bukannya buat benda yang orang kata terlalu luar biasa, tapi benda yang menepati kehendak dan keperluan. Sekolah Kancung Darat misalnya, mereka berjaya menjadi sekolah yang terbaik dunia ini, dalam senarai dunia ini, adalah kerana mereka menggunakan keperluan yang ada itu dan memanfaatkan suasana yang ada itu untuk mengurangkan obesiti di kalangan anak murid. Berjaya. Berjaya. Gaya hidup sihat. Berjaya. Mengurangkan keciciran, berjaya dengan itu adalah inisiatif guru. Ya, tali skipping, maknanya skipping saja. Ya, saya tak boleh buatlah, sakit lutut dah. Tapi maknanya ada inisiatif. Sekolah SK Permai misalnya di Pulau Pinang, maknanya inovasi untuk mengurangkan beban beg berat. Maknanya dengan inovasi meja di sekolah itu telah menyebabkan kehadiran ke sekolah jauh lebih tinggi. Ya, kemudian murid-murid sangat suka pergi sekolah kerana mereka pergi sekolah itu beg memang saya test ni lah, pegang beg tu memang tak ada, memang ringan betul. Dan ia memberikan manfaat yang cukup besar kepada komuniti, ya, kerana mereka ada rakan-rakan sinergi lain yang bersama dalam pendidikan. So pendidikan ini bukan Kementerian Pendidikan Malaysia saja. Dia harus dikembangkan lagi. Sebab itu dalam ekonomi madani, selepas No One is Left Behind, kita juga mensasarkan bahawa ia harus berlaku dalam konteks pendidikan ini partisipasi komuniti. Ini yang kita maksudkan partisipasi komuniti ini, maknanya komuniti juga sama-sama membangunkan pendidikan negara ini untuk anak bangsa kita. Ya, baik YB. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak bincangkan. Kita juga nak menyentuh tentang peruntukan tadi yang telah diberikan ke arah bantuan untuk pelajar dan juga bagaimana ini memberi inspirasi kepada guru-guru dan juga ibu bapa dan keluarga. Namun tiba masanya untuk kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, Soal Rakyat akan kembali selepas ini bersama dengan Menteri Pendidikan Malaysia. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat dan kita bersama dengan Menteri Pendidikan Malaysia yang amat berhormat Fadlina Siddiq. YB, sebelum rehat tadi kita dah cerita tentang sedikit sebanyak apa usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Pendidikan setakat ini dan apa yang kita dah singkap setakat ini adalah tentang segala usaha yang dijalankan ini adalah ke arah bukan sahaja pemantapan pelajar tetapi juga untuk keluarga, ibu bapa itu sendiri dan juga untuk menaikkan semangat guru yang mengajar di sekolah. Apa antara usaha lagi daripada Kementerian Pendidikan untuk memastikan guru dapat melakukan kerja mereka dengan berkualiti, terutamanya dalam memantapkan pengajaran dan juga pembelajaran yang kini berjalan di sekolah? Okey, Azaria, kita kalau boleh saya bagi satu senario apabila ini saya harus rakamkan ucapan terima kasih dan seluruhnya maknanya guru-guru telah pun menunjukkan satu tahap daya juang, resilient yang cukup tinggi semasa pandemik. Ya. Jadi siapa sangka dengan tiada dasar berkaitan dengan digital, tapi sepanjang pandemik itu guru-guru kita telah menguasai sepenuhnya
ya, pembelajaran secara digital. Jadi sebab itu selepas sahaja kita ambil alih kerajaan ini, antara perkara ataupun dasar utama yang telah pun Jemaah Menteri luluskan adalah dasar pendidikan digital negara. Ya, ini adalah untuk kita naikkan lagi, ya, dan memberikan sokongan penuh kepada facilities yang sedang guru-guru laksanakan mengikuti perkembangan semasa. Perkembangan ini sangat dahsyat, sangat cepat dan sangat laju. Jadi guru-guru kita harus kita panggil disiapkan dengan perkembangan-perkembangan ini. Sebab itu saya rasa penting dalam pengumuman belanjawan yang lepas kita umumkan bahawa 50,000 komputer yang akan kita selaraskan untuk keperluan guru-guru ini. Itu yang pertama. Dalam masa yang sama, sebenarnya kita juga sudah menyediakan pelbagai inisiatif khususnya untuk berkaitan dengan perkakas ICT, ya, yang penting untuk mengisi ekosistem digital ini. Baik. Azaria, antara perkara yang sering diulang oleh Yang Amat Perdana Menteri selepas pasca pertemuan ataupun perbincangan beliau dengan Elon Musk secara maya itu adalah meningkatkan lagi, ya, maknanya connectivity melalui Starlink, yang mana kita juga akan mendapat manfaat daripada Starlink ini. Jadi itu manfaat bukan sahaja untuk sekolah tetapi komuniti, ibu bapa, guru dan masyarakat keseluruhannya. Jadi sebab itu saya fikir penting ketika ini kita juga sedang melihat inisiatif-inisiatif lain termasuk hybrid, ya, maknanya pendekatan melalui pembelajaran secara hybrid. Maknanya kita ada makmal fizikal tapi dalam masa yang sama menggunakan kepakaran-kepakaran yang ada. Kita ada tim edu influencers, pempengaruh dari segi pendidikan ini yang menggunakan sepenuhnya platform pendidikan dan juga melalui media sosial. Jadi mereka boleh terus berinteraksi dengan maknanya guru-guru yang memerlukan bantuan, termasuk juga murid-murid yang ingin melihat perkembangan-perkembangan bagaimana nak menjawab soalan dan sebagainya. Dan inisiatif-inisiatif lain termasuklah tuition rakyat ini, Azaria, yang saya rasa penting bila kita bercakap tentang mengatasi kemiskinan multidimensi. Kita ada satu kelompok anak-anak kita yang mengalami learning poverty, yang kita sebut sebagai kemiskinan pembelajaran yang memerlukan sokongan dan dukungan yang lain. Jadi ini yang saya fikir penting dalam masa yang sama, latihan kepada guru. Saya ulang dan garis bawahi lagi, latihan kepada guru ini masih menjadi keutamaan kita. Saya punya impian ni, Azaria, untuk melihat bila orang cakap tentang guru Malaysia ini, ya, refleksinya adalah pada rakyat Malaysia. Jadi kalau orang tanya bagaimana pendidikan Malaysia kita melihat kepada rakyat Malaysia itu adalah refleksi pada gurunya. Guru yang tinggi adab, guru yang menguasai maknanya komponen-komponen pendidikan dan segmen-segmen pendidikan. Menarik sebenarnya apabila YB menyebutkan tentang bila kita nak tengok kualiti pendidikan kita melihat kepada hasilnya, kemenjadian individu itu sendiri, apa yang terhasilnya daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Dan penting juga untuk kita lihat bila saya yakinlah YB pun pernah juga mendengar komen-komen daripada orang ramai tentang sistem pendidikan kita bila dibandingkan dengan negara luar. Sebenarnya saya yakin YB pasti ada mendengar sendiri daripada ibu bapa ataupun guru. Setiap hari, Azhar, dan juga mungkin daripada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, mungkin juga daripada sesi libat urus yang dijalankan. Apa komen YB apabila mendengar perbandingan dengan negara luar? Saya sebenarnya sangat positif dengan komen-komen ini dan saya rasa tidak pernah ada satu kementerian yang stakeholdersnya sangat besar, pemegang taruhnya sangat besar. Dulu mungkin pemegang taruh kita mungkin setakat guru, anak murid dan ibu bapa. Tapi sekarang datuk nenek, pakcik makcik dan seluruh komuniti yang secara keseluruhannya berminat dengan soal pendidikan. Tandanya apa? Pendidikan sangat penting dalam negara. Semua orang berhak untuk bercakap tentang pendidikan, menegur Kementerian Pendidikan dan memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif untuk kita. Dan kita ambil. Sebab itu di bawah teraju saya ni, Azaria, saya sangat mementingkan sesi libat urus. Ya? Sebab itu bila kita nak membuat apa dasar, saya cukup berhati-hati. Sesi libat urus ini mesti melibatkan semua stakeholders ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat, memahami keseluruhan yang kita panggil sebagai ekosistem pendidikan kita ini. Kita ada tempoh kurikulum ini. Dia tak boleh bila kita kata, oh ni soalan ni susah, tukar kurikulum. Dia tidak jadi begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Dia tak jadi begitu. Tapi dia akan melalui satu proses. Ya? Anak-anak ini kena ikut proses itu. Baik, kita tak nak menikus makmalkan anak-anak kita, Azaria. Itu pantang dalam pendidikan, menikus makmalkan anak-anak. Tak boleh. Jadi sebab itu kita ambil masa
Azria sebut tadi kemenjadian, saya sebut ansur maju. Ya, jadi setiap kurikulum itu sifatnya akan memberikan proses ansur maju pada anak-anak. Ya, jadi jangan risau. Saya fikir Kementerian Pendidikan Malaysia, kita bukan Kementerian Pendidikan Malaysia saja, tapi kita KPM, kami pro mendengar. Ya? Jadi kita sentiasa mendengar dan mengambil tindakan terhadap respon-respon begitu. Jadi sebab itu, keyakinan itu mesti ada. Dalam masa yang sama tidak boleh defensif, kata ini pendidikan yang terbaik. Tidak, kita mendengar, mengambil input, tapi dalam masa yang sama jangan tikus makmalkan anak-anak kita. Jadi segmen kita ni besar, Zaria. Kalau kita nak sebut tentang pendidikan, kita ada segmen pendidikan keperluan khas tadi. Anak orang asli yang saya rasa ini masanya untuk kita bagi tumpuan juga kepada mereka. Sebab itu kita lancarkan beberapa model khas untuk mereka. Sekolah model khas komprehensif K9 dan K11 adalah untuk menangani keciciran di kalangan anak orang asli, anak orang penan, anak orang miskin. Jadi kita nak peluang itu semua dapat. Sebab itu pendidikan ini dia tak boleh hasilnya terus kita nampak. Dia ambil masa sedikit. Sebab apa? Ansur maju. Kemenjadian itu bermula dengan ansur maju itu. Proses itu. Ini nak jadikan manusia ni. Ini kita bukan cetak kilang, Azaria. Betul. Ya? Jadi proses memanusiakan manusia ni mesti ada sentuhan-sentuhan dia. Kita bercakap tentang digital hardware, mesin, komputer dan sebagainya. Hardware kena jaga. HERT juga kena ada. Baik, dalam ke arah kemenjadian ataupun ansur maju yang disebutkan oleh YB itu tadi, saya kira antara usahanya adalah ke arah keupayaan digital. Dan saya yakin ini menjadi antara kepentingan bagi KPM juga kerana ia menjadi teras ketujuh jika tidak silap saya, meningkatkan keupayaan digital bagi pelajar, dan antaranya yang telah YB sebutkan tadi, melengkapkan perkakasan ICT di sekolah. Bagaimana YB melihat mengapa penting, betapa pentingnya meningkatkan keupayaan digital bukan sahaja di kalangan pelajar tetapi juga guru-guru dan juga ibu bapa yang membimbing anak-anak mereka? Azaria, sebenarnya dalam didik anak-anak ini ada satu pesanan yang cukup besar daripada Saidina Ali. Ya. Beliau menyebut bahawa jika mahu membesarkan dan mendidik anak ini, didiklah di zamannya, bukan di zaman kamu. Zaman kita tak ada, telefon pun biasa-biasa saja. Tapi zaman mereka ini adalah cabaran utama. Sebab itu apabila kita meluluskan dasar pendidikan digital negara itu, kita nak lihat bahawa yang menyambut ini bukan menyambut dari segi dasar sahaja, tapi infrastruktur dan infostrukturnya, ekosistemnya. Sebab itu juga dalam kita punya, kita panggil trust dalam maknanya pendidikan digital ini, dasar digital ini, murid fasih digital, guru pemimpin digital, kemudian infrastruktur dan infrastruktur yang lengkap, dan keupayaan digital ini mesti saling melengkapi. Sebab itu dia tidak menjadi perjuangan KPM semata-mata. KPM juga bersama-sama dengan kementerian yang lain, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, untuk memastikan ekosistem ini kita sambut dengan betul-betul melihat kepada ke arah membangun pendidikan itu melalui infrastruktur yang lengkap. Jadi ini komitmen kerajaan Madani yang telah pun disebut dalam ekonomi Madani dan telah pun menjadi sebahagian besar agenda kita, insya-Allah. Bukan saja infrastruktur, bukan saja kualiti pendidikan itu sendiri, tetapi juga satu faktor yang mungkin tidak diberi begitu banyak perhatian seringkali, iaitu nutrisi kanak-kanak. Itu juga satu perkara yang sangat penting. YB, apa antara usaha Kementerian Pendidikan setakat ini untuk memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan berkualiti melalui nutrisi yang juga berkualiti? Saya 20 tahun pengalaman saya sebagai aktivis dan yang kita panggil pengalaman yang sangat menghiburkan lah, ya, semasa pandemik adalah melihat bagaimana anak-anak kita bertarung dengan isu nutrisi sepanjang pandemik dan pasca pandemik kerana faktor ekonomi dan barangkali memberikan kesan yang cukup besar. Dan dalam pengalaman itu menjadikan semasa perbahasan, maknanya kita nak menentukan apakah bajet untuk Kementerian Pendidikan itu, memang saya merayu agar kemiskinan nutrisi ini diberikan tumpuan. Dan alhamdulillah, maknanya dilayan dan diberikan keutamaan. Maknanya selepas sekolah daif, keutamaan kita adalah soal nutrisi. Sebab itu Azaria, kita tidak pernah lihat pertamanya soal peruntukan ini, maknanya peruntukan yang terbesar untuk rancangan makanan tambahan. Yang kedua, kita mulakan lebih awal bantuan makanan nutrisi ini di peringkat prasekolah. Kemudian kita juga lihat keperluan dari segi bantuan susu. Bantuan susu ni
sangat luar biasa. Saya rasa projek susu sekolah ini, bantuan susu ini akan kita teruskan untuk jangka masa yang panjang kerana dia ada banyak sebenarnya. Bila kita bercakap tentang nutrisi ni Azhar, dia memang dia cakap pun dah sebab kan, dia macam sebab kita lihat sendiri apa yang berlaku di bawah ya. Abang pergi sekolah dapat bantuan susu, balik rumah adik pun dapat juga. Maknanya adik pun nak minum juga sebab adik tak pernah selama ni minum susu. Ya. Jadi kita lihat kemiskinan itu dia sangat ganas ya, dan dia mempengaruhi setiap keluarga, dan keluarga ini kebanyakan tidak pernah dapat akses kepada makanan yang berkhasiat ini. Sebab itu kita tekad kita bukan saja anak-anak ni mendapat makanan yang bernutrisi, tapi juga bergizi lengkap dan juga sihat. Dan juga mengikut peraturan, makan pun kena ikut peraturan Zaria. Zaria pun kan mesti makan tu ada peraturan dia kan, sarapan, makan malam dan sebagainya. Dan kita rasa kita boleh bantu keluarga dengan menyediakan makanan RMT ni di sekolah. Dan pengalaman saya maknanya melawat ke sekolah melihat program-program RMT ni, ia sangat menghiburkan lah ya, kerana anak-anak kita ada yang terpaksa menunggu sebulan untuk makan ayam misalnya di rumah. Tapi setiap minggu di sekolah, maknanya setiap hari ada makanan yang disediakan untuk mereka. Baik, YB. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak singkap tentang usaha-usaha Kementerian Pendidikan ini. Tak cukup ya, kena buat siri kedua. Patutnya ada lebih daripada sejam. Tapi sekarang masanya untuk kita berhenti rehat sebentar. Sekejap lagi kita kembali lagi dalam Soal Rakyat bersama Menteri Pendidikan Malaysia Yang Hormat Fadlina Siddiq. Jangan ke mana-mana, Soal Rakyat berhenti rehat. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Soal Rakyat. Hari ini membincangkan Malaysia Madani dalam sektor pendidikan bersama tetamu istimewa yang bersama dengan kita dalam studio hari ini. Sampai tersasul saya kerana seronok berborak dengan YB, iaitu Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Baik YB, tadi kita dah cerita tentang YB ada sebutkan tentang apa yang disumbangkan ke arah kanak-kanak orang asli dan juga Penan. Antaranya adalah yang kita boleh lihat program Kedap yang bermula sejak April kalau tak silap saya. Betul. Sebenarnya apa antara intipati program Kedap ini dan mengapa ia diwujudkan? Apa kepentingannya? Kedap ini saya fikir adalah salah satu lagi inisiatif kita untuk merealisasikan apa yang kita sebut tadilah, tiada siapa yang patut dipinggirkan dalam konteks pendidikan. Jadi senarionya sangat menarik kerana pendidikan untuk anak orang asli ni saya harus akui penuh dengan cabaran, dan ia memberikan kita satu signal bahawa bila kita sebut tiada siapa yang patut dipinggirkan, maka inisiatif kita kena lagi banyak untuk mereka. Ya? Sebab itu saya sebut di awal tadi, antara lain adalah sekolah model komprehensif yang kita nak pastikan mereka terus berada dalam arus perdana persekolahan sehingga tamat. Yang pertama. Yang kedua adalah program Kedap ni. Program ini comel Azaria. Ya? Program ini comel sebab dia melibatkan juga ibu bapa. Jadi ibu bapa ini kita jemput sekali, kita buat kelas sekali supaya mereka boleh sama-sama ajar anak-anak membaca dan menulis di rumah. Bila balik. Jadi kita memang ibu bapa ni kita berikan mereka allowance, makan minum dan suasana yang kondusif untuk mereka sama-sama belajar untuk membantu anak mereka di rumah untuk membuat kerja sekolah. Dan ia mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Kedap ini biasa full house. Jadi bila nak tengok full house, memang kita buat Kedap. Ya? Sebab dia memang memberikan kesan yang terus kita nampak secara langsung. Dalam masa yang sama kita membantu ibu bapa ini untuk mengenal pasti apa potensi-potensi anak mereka. Anak mereka ni dah boleh baca setakat mana, menulis setakat mana dan sebagainya. Jadi ini antara yang saya fikir outreach kita yang sangat berjaya, very aktif dan mendapat sokongan daripada banyak pihak. Jadi ini soal pembangunan anak orang asli ini menjadi tumpuan kita yang saya fikir harus diperluaskan lagi untuk memastikan semua akses itu. Ya? Dan mereka ini juga keciciran mereka ini, keciciran yang harus kita ambil sikap progresif. Sebab kalau mereka tercicir satu generasi, dia ambil masa untuk kita kembalikan mereka persekolahan. Dan sebab itu juga untuk anak-anak orang asli ini, selain pada Kedap, kita juga ambil inisiatif sekolah datang kepada mereka.
Ya, menarik sebenarnya itu program Kedap tu. Bagaimana kita bukan saja menerapkan pembelajaran kepada anak-anak mereka, kerana kalau kita lihat kadang-kadang kanak-kanak ni dia lebih tahu lebih banyak daripada ibu bapa dia. Semestinya. Dia balik dia yang tunjuk dekat mak bapak dia pasal dinosaur lah, apalah, ada berapa tulang lah, semua tu. Itu semuanya dikongsikan dan ini menjadi satu inisiatif yang sangat menarik saya kira, kerana apabila ibu bapa juga terlibat dengan proses pendidikan, mereka juga melihat bagaimana guru menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak mereka. Penglibatan komuniti dalam pendidikan, Azaria. Tepat sekali. Menarik, YB. Baik, kalau kita cerita tadi tentang keupayaan digital, sememangnya tidak dapat dinafikan ini satu unsur yang sangat penting untuk kemenjadian ataupun ansur maju kanak-kanak dan pelajar itu sendiri. Namun kita tidak boleh lupakan bahawa satu unsur yang sangat penting adalah budaya membaca. Dan bagaimana kita nak memastikan di samping kemajuan arus teknologi ini, kanak-kanak pelajar masih gemar membaca, masih menjadikan buku fizikal itu sebagai bahan rujukan mereka dalam pelajaran. Azaria tahu ini simbol apa? Love. Tapi di Kementerian Pendidikan dia boleh dua makna. Satu maksud love ataupun cinta, satu lagi maksud peruntukan lah. Jadi kita dah selesai maksud yang pertama tadi tentang peruntukan. Jadi saya nak masuk kadang-kadang tu peruntukan. Jadi kita nak masuk bahagian cinta ini. Baik. Makam tertinggi dalam pendidikan adalah cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada guru, cinta kepada ilmu. Dan kita nak cinta ini menguasai dalam pendidikan ini supaya mereka faham, termasuk antara perkara yang mereka harus perjuangkan juga adalah soal cinta kepada ilmu dan budaya membaca itu. So kalau dia tak selari kita cakap tentang pembangunan fizikal, tetapi dalam masa yang sama budaya intelektual dan ilmu yang tidak terbentuk, saya fikir kita akan juga ketinggalan. Sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia kita peruntukkan 5 juta untuk maknanya dari segi pembangunan pusat sumber sekolah. Dan ini kita mendapat saya perlu sebut bahawa dokongan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Terjemahan dan juga Kota Buku sangat menakjubkan. Sebab itu kita bila kita susun soal dekad membaca, soal budaya membaca, kita tak boleh bawa tanpa agensi-agensi ini. Khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka, kemudian Institut Terjemahan dan juga Kota Buku ini. Sebab inilah dia peneraju-peneraju utama yang mesti memastikan bahawa soal prasarana, buku yang dibaca oleh anak-anak ini. Sebab itu Azaria, soal membaca ini sekali lagi dia harus dibudayakan. So kalau pembacaan ini sudah jadi budaya, kita tak ada masalah tentang buku apa kita nak baca. Tapi dia harus bermula dengan budaya. Dan pemimpin-pemimpin harus bermula bercakap tentang buku. Sebab tu Yang Amat Perdana Menteri cukup konsisten bercakap tentang buku. Dan peruntukan untuk belanjawan 2023 ini, 20 juta untuk institusi-institusi ini. Banyak agensi-agensi, Dewan Bahasa, karyawan dan sebagainya. Itu juga dibawa Kementerian Pendidikan. Betul. Untuk memastikan bahawa industri dan juga budaya membaca ini menjadi sebahagian daripada budaya Malaysia. Baik, menarik sebenarnya YB apabila kita melihat tentang isu membaca dan juga apa yang kita sebutkan tadi tentang kemajuan digital. Kita mahu keupayaan digital itu dipertingkatkan. Tapi pada masa yang sama kita mahu juga memupuk budaya yang suka membaca, yang gemar kepada buku penulisan. Saya rasa, betulkan jika saya salah, saya rasa kita berada di kedudukan yang kurang seimbang di mana ada satu golongan yang tidak mendapat akses kepada internet ataupun tidak dapat meluaskan keupayaan digital mereka, tapi ada juga satu golongan yang terlalu melekat dengan gadget mereka, terlalu suka scrolling sehingga ia menjadi satu ketagihan, terutamanya bagi kanak-kanak yang mereka menggunakan keupayaan digital tetapi bukan ke arah bahan bacaan dan sebagainya. Mereka sebaliknya menggunakan media sosial semata-mata. Apa komen YB? Itu saya fikir itu satu observasi Azaria yang cukup kritikal sebagai ahli komuniti. Yang saya fikir itu juga menjadi cabaran kepada kita. Sebab tu saya kata tadi dalam soal kita mendidik anak, ekosistem ni penting. Jadi kalau di sekolah dia memang tak peganglah gadget tu kecuali untuk sesi-sesi pembelajaran yang menggunakan gadget misalnya. Sebab kita pun dah beralih kepada buku teks digital, kemudian sesi-sesi PDP yang menggunakan akses internet digital, smart TV dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita perlukan bantuan dan sokongan daripada ibu bapa juga, guru-guru dan juga ahli komuniti, khususnya ibu bapa. Dalam masa yang sama kita juga sedang melihat bagaimana soal
mengurus disiplin adab di media sosial ini juga. Sebab itu kita ada juga melihat bagaimana pedagogi mengurus digital ini dalam soal pendidikan. Kita juga sedang melihat bagaimana akhlak-akhlak yang mesti kita beritahu kepada anak-anak apabila berhadapan dengan media sosial ini. Sebab sekarang ini insya-Allah garis panduan kita yang baru berkaitan dengan bully termasuk cyberbully. Jadi ini antara penegasan yang kita akan buat. Ada 3 dosa besar di Kementerian Pendidikan Malaysia ni, Azaria. 1 bully. Kedua jenayah seksual, gangguan seksual. Ketiga adalah jenayah perkauman. Yang mesti kita bagi tahu pada anak-anak the do's and the don'ts. Ya, maknanya ini the don'ts, ya, yang ini tak boleh buat, ini dosa besar di KPM. Sebab itu bila kita cakap tentang digital tadi bukan soal itu saja, kita kena lihat yang lain-lain ini. Soal akhlak adab, soal bulinya dan sebagainya ini yang mesti juga kita tangani. Ya, baik YB. Menarik bila saya dengar YB bercerita tentang bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita bukan saja di sekolah tapi juga di rumah, kerana saya teringat yang YB sendiri selain ada pengalaman lebih 20 tahun sebagai aktivis wanita dan kanak-kanak, YB sendiri juga ada 5 orang anak-anak yang internal bersekolah audit kita panggil. yang bersekolah ketika YB dalam Menteri Pendidikan ini. Dan itu kita akan bincang lebih mendalam selepas ini. Kini tiba masa untuk kita berhenti rehat sekali lagi, kembali selepas ini dalam Soal Rakyat bersama Menteri Pendidikan Malaysia. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami dalam Soal Rakyat hari ini bersama dengan Menteri Pendidikan Malaysia Yang Berhormat Fadlina Siddiq. Baik YB, seperti yang kita cakap sebelum berhenti rehat tadi, kita menyingkap sedikit tentang sejarah YB lebih 20 tahun sebagai aktivis wanita dan kanak-kanak dan juga seorang ibu yang mempunyai 6 orang anak, 5 daripadanya melalui alam persekolahan ketika YB menjadi Menteri Pendidikan. Betul. Bagaimana semua faktor-faktor ini menyumbang ke arah pendekatan yang diambil oleh YB Fadlina Siddiq dalam menerajui ataupun mengemudi Kementerian Pendidikan Malaysia? Cabaran dia pastilah pertamanya sebelum saya berhadapan dengan yang lain itu, saya harus berhadapan yang saya panggil sebagai internal audit di rumah. Ya. Jadi kalau ada apa-apa keputusan yang saya buat, saya juga mesti fikir apa internal audit ini akan bising di rumah. Ya. Jadi dia menjadikan perjuangan tentang pendidikan ini lebih bermakna kerana kita melihat anak kita mengikuti sistem arus perdana. Dan ini yang saya ingin buktikan kepada semua bahawa harus yakin dengan pendidikan di Malaysia, harus yakin dengan guru-guru di Malaysia dan harus yakin dengan sekolah-sekolah di Malaysia. Sebab itu anak-anak saya semua sekolah arus perdana yang mengikuti aliran arus perdana, yang kita mahu pastikan bahawa soal apa sahaja komen itu akan sampai kepada saya, maknanya melalui internal audit ini juga. Ya. Jadi itu memberikan satu ruang yang saya fikir lebih pragmatik lah dari segi itu untuk saya melihat keseluruhan pendidikan ini. Yang kedua adalah kerana cabaran, saya fikir juga latar belakang keluarga ibu bapa saya juga adalah daripada sektor pendidikan, maknanya mereka adalah pensyarah di universiti dan maknanya kedua-duanya mempunyai disiplin ilmu yang kuat dan juga penekanan soal adab dan akhlak ini yang cukup tinggi. Jadi itu cabaran juga bagaimana kita nak memimpin sebuah kementerian dalam konteks latar belakang itu. Memang saya bukan guru, Azaria. Memang ramai ketika awal-awal dulu kan, ini bukan cikgu, apa dia tahu dan sebagainya. Tapi saya fikir sentuhan pengalaman itu selain daripada maknanya bukan daripada aliran pendidikan tapi aliran undang-undang, aktivis, saya percaya bahawa jika ruang itu diberikan, maknanya kita boleh maknanya melihat dalam segmen dan juga perspektif yang berbeza sedikit. Ya. Tetapi saya fikir ini adalah ruang yang sangat baik. Peluang ini yang mendedahkan kita kepada bagaimana memahami keseluruhan kompleks kementerian ini kerana kita deal bukan saja soal pembangunan dari segi kemenjadian murid tadi, tapi juga soal yang besar-besar termasuk soal yang saya sebut awal tadi, sekolah daif. Maknanya soal-soal infrastruktur ni yang harus juga kita selesaikan. Baik. Jadi kalau anak balik kata tandas saya tak boleh guna, jadi
maknanya kita melihat isu tandas secara keseluruhan. Ya. Jadi bukan soal komplain anak kita saja, tapi mesti melihat ia pada secara keseluruhan. Walaupun hari-hari macam-macam lah komplainnya kan, anak-anak ini biasalah kan. Tapi kita kena ada benda perkara-perkara yang kita pick up daripada internal audit saya tadi, 5 orang ni, untuk kita lihat secara keseluruhan. Jadi ada kelebihan dia, ada internal audit ini, Azaria. Ya, betul. Terutamanya apabila kita sebutkan tadi, apabila apa yang dilakukan oleh KPM ini sebenarnya bukan sahaja untuk pelajar, tetapi juga untuk ibu bapa, keluarga itu secara umumnya dan juga guru-guru. Dan bercakap tentang itu, bantuan-bantuan yang telah YB sebutkan tadi itu, kalau kita bahagikan kepada kategorinya, dia ada bantuan umum, ada bantuan khusus, ada juga bantuan khusus in kind seperti rancangan makanan tambahan itu. Bagaimanakah semua ini membentuk ke arah pendidikan berkualiti bukan sahaja bagi pelajar tetapi juga untuk memastikan guru itu dapat melakukan tugas mereka dengan sebaiknya dan juga untuk memastikan keluarga dan ibu bapa juga gembira. Saya lihat begini, Azaria, soal bantuan ini, kita di awal belanjawan kita mulakan dengan bantuan awal persekolahan dan kita umumkan ketika itu, maknanya kepada semua anak-anak murid kita tanpa melihat latar belakang mereka. Ya, jadi tiada diskriminasi, anak orang ini, anak orang kaya, anak orang miskin, tapi semua anak-anak akan dapat. Ya, tapi pastilah ada ibu bapa yang barangkali menolak kerana merasakan ini lebih sesuai diberikan kepada anak orang lain. Alhamdulillah, maknanya komuniti menerima bantuan awal persekolahan itu dan ada komuniti yang menyerahkan semula kerana merasakan bahawa ada yang lebih wajar menerimanya. Jadi apa yang kita nak buktikan di sini, bahawa dalam soal bantuan awal persekolahan ini kita berikan kepada semua tanpa mengira latar belakang. Itu yang pertama. Jadi prinsip asasnya no one left behind. Ya? Baik. Yang kedua adalah bantuan-bantuan yang bersifat umum ini untuk meningkatkan pembelajaran ataupun yang kita panggil sebagai aktiviti pengajaran di sekolah. Ini bantuan umum. Bantuan khusus ni kita lebih kurang ada 18. Ini yang saya fikir sangat menarik bila kita lihat bantuan-bantuan ini memang bantuan yang diperlukan. Saya bagi contoh. Ada anak-anak kita yang sangat berminat dengan co-curriculum badan beruniform. Tapi dia miskin. Dia tak ada, ibu bapa tak ada maknanya sources lah ya untuk membelikan pakai uniform. Tapi kita ada bantuan itu, pakai uniform untuk anak-anak. Kita juga lihat soal anak-anak yang terpaksa bertarung menggunakan kenderaan air untuk ke sekolah. So kita sediakan jaket. Tapi kena pakai. Bila kita bagi jaket kena pakai, Zaria. Ini masalahnya, bagi jaket tak pakai. Ya, jadi kena pakai jaket tu. Jadi bantuan tu ada. Ya. Kita juga menyediakan bantuan-bantuan bencana misalnya. Ya. Dan seperti kita tahu, bantuan bencana ni biasanya memang kita dah siap. Especially banjir lah. Banjir ini memang satu lagi cabaran kepada kita. Climate change dan sebagainya, dan juga penilaian risiko pada sekolah-sekolah ini. Ada sekolah memang risikonya banjir, dia pun akan terlibat sama. Ya. Jadi penilaian risiko, pembinaan, pembangunan sekolah-sekolah di masa hadapan ini memerlukan sekolah yang kalis masa hadapan, kalis cuaca. Jadi bantuan-bantuan ini saya fikir sangat banyak. Dan cubalah, maknanya saya ingat, saya anjurkan pada ibu bapa lah, jika ada keperluan itu, maknanya cuba tanya kepada sekolah, tanya kepada peringkat pentadbiran sekolah untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Kalau perlukan penjelasan, KPM sedia untuk membantu. Bila kita menyebut tentang tadi pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh orang ramai, ibu bapa, kadang-kadang guru juga ada pandangan mereka sendiri tentang sistem pendidikan itu sendiri. Mereka ada pendapat mereka, bagaimana ia patut dilakukan. Adakah ia patut dimodelkan mengikut model negara luar? Itu yang selalu itu salah satu perbandingan dengan negara luar. Ada juga yang mengatakan, ini saya rasa dululah, sekarang kuranglah kita dengar bahawa Malaysia ini terlalu berpaksi peperiksaan, exam oriented, dan itu membentuk pelajar yang nilainya adalah berbeza daripada apa yang kita mahukan. Apa komen YB apabila mendengar komen-komen seperti ini daripada orang ramai, dan bagaimana YB mengambil semua pandangan ini ke arah memantapkan lagi Kementerian Pendidikan Malaysia? Saya sentiasa terbukalah dengan pandangan-pandangan itu. Ketika saya mengambil alih kementerian ini pun, peperiksaan itu telah pun dihapuskan oleh kerajaan terdahulu. Jadi saya menyambut dan melihat kepada
kepada keseluruhan apa yang setelah kita harungi proses exam oriented ini. Memang ramai ibu bapa yang concern apabila tak ada exam, dia kata anak dia tak belajar, anak dia tak ada kesungguhan. Guru-guru pun ada yang concern. Ada pula yang berpandangan macam tu. Saya fikir pandangan-pandangan itu valid. Tetapi apabila kita telah pun bergerak ke arah satu lagi yang kita panggil sebagai pentaksiran, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran berasaskan sekolah ini, saya melihat ia adalah satu lagi ruang pendidikan yang cukup luar biasa, cukup signifikan dan akan membangunkan jiwa-jiwa sisi-sisi pendidikan manusiawi ini. Sebab apa, Azaria? Saya nak beritahu begini. Pertama, kita telah beralih daripada fasa exam oriented ini. Jadi cabaran kita apa? Cabaran kita adalah untuk melihat bagaimana potensi anak-anak ini tanpa peperiksaan. Ini yang paling menarik. Sebab itu bila kita datangkan pentaksiran ini, soal anak-anak kita ni akan dilihat secara ansur maju. Dia ada dia punya dan lebih holistik. Anak kita akan dilihat potensinya, sukannya, seninya dan karakternya. Sebab itu bila kita sebut tentang pendidikan karakter, ke hadapan kita nak lihat bahawa pendidikan karakter ini menjadi ajaran besar di Kementerian Pendidikan Malaysia juga. Jadi sebab itu bila kita letakkan pentaksiran ini, latihan untuk guru mentaksi ini yang kita kena bagi tumpuan penuh. Bagaimana guru nak mentaksi anak-anak murid ini? Sebab akan ada ibu bapa yang tak puas hati. Macam mana cikgu taksi anak saya? Anak saya rasa anak saya okey. Dan sebagainya. Sebab itu tumpuan kita selepas ini memberikan latihan sepenuhnya kepada guru untuk membuat pentaksiran-pentaksiran ini. Tapi saya nak yakinkan ibu bapa begini, bahawa anak kita ini mempunyai dimensi-dimensi potensi dan bakat yang berbeza. Sebab itu pentaksirannya harus berbeza. Dia tak boleh lihat dari segi akademik semata-mata. Nak akademik boleh. Kita ada exam dalam sistem pentaksiran ini, bukan tak ada. Tetapi bukan keutamaan. Dia adalah komponen dalam kita punya pentaksiran ini, exam ini. Jadi sebab itu juga bila kita lihat kepada pentaksiran secara keseluruhan ini, dia akan memberi ruang kepada anak-anak kita untuk ibu bapa juga bersama-sama melihat berdasarkan tahap penguasaan anak-anak ini. Jadi ambil ruang ini, saya fikir, untuk kita sama-sama bangunkan karakter anak-anak kita melalui proses pentaksiran ini. Saya sebenarnya, Azaria, sebagai ibu kepada 6 orang anak dan telah pun melihat anak-anak baru habis, yang sulam baru habis je sistem sekolahan kan, yang sekarang ni tengah ada 4 lagi ni. Saya fikir begini, kalau saya boleh maknanya gambarkan pendidikan Malaysia akan datang, dia harus simple, harus mudah dan harus fleksibel. Maknanya dia boleh memenuhi keperluan-keperluan ini at any time. Maknanya katakanlah anak ini keperluannya adalah keperluan yang terkait rapat dengan maknanya dia perlu advance sedikit. Jadi sistem pendidikan itu harus fleksibel untuk sambut dia dari segi advance. Kemudian sebab kita ada juga komen ibu bapa kata sekolah kita ni tak boleh nak ambil potensi anak-anak yang genius, yang pandai, bukan perkataan genius, anak-anak yang bijak ini, ataupun yang mempunyai kelebihan-kelebihan lain ini. Jadi kita wujudkan permata, program-program permata ini untuk menangani isu-isu inilah, yang sainsnya, yang mempunyai seninya. You'll be amazed tengok maknanya bakat-bakat mereka ini. Sebab bakat mereka ini kita buka pada semua. Kita tak tumpu kepada anak T20 ke apa, tak, kita buka kepada semua. Jadi kita akan lihat potensi itu datang kepada kita dalam keadaan mereka ini dari pelbagai latar belakang, anak-anak B40 dan sebagainya. Dan institusi permata ini banyak menumpukan pada anak-anak B40 untuk beri peluang kepada mereka. Jadi sebab tu saya fikir dalam keadaan sekarang ini pendidikan ini harus accommodate dengan keperluan dalam masa yang sama membina ketahanan jiwa anak-anak kita ini, Azaria. Maknanya kebimbangan kita bukan sekadar soal ijazah, soal SPM, tapi juga pembangunan karakter itu. Mesti juga diberikan tumpuan. Sebab itu antara keberanian KPM tahun ini apabila kita umumkan 30,000 tak hadir SPM, semua orang Kelantan kata geger lah kata Malaysia kan. Bising satu Malaysia. Tapi kita ambil tanggungjawab itu, mengumumkan dan terus membuat intervensi. So intervensi kita apa? Kita buka ruang semula untuk mereka daftar untuk ambil SPM kali kedua. Alhamdulillah Azaria, 10,000 daftar balik untuk ambil SPM. 20,000 ni kita sedang pujuk. Maknanya ada yang bekerja. Kita pun kena hormat
pilihan mereka ya. Soal pendidikan ini betul kita tak kompromi. Semua anak-anak kita nak kalau boleh ada pendidikan. SPM qualification tu mesti ada ya. Tapi ruang untuk mereka tu kita kena bagi ruang. Kadang-kadang dia lambat sikit ya. Kadang-kadang dia ada halangan lain. Anak-anak kita ni bekerja. Ya. Kita betul. Juga cabaran kita adalah anak-anak kita bekerja lebih awal ya. Kemudian miskin. Kemudian cabaran lain kesihatan mereka ada juga, dan cabaran-cabaran isu-isu kita panggil sebagai kebejatan moral lah ya, yang perlu juga kita tangani ya. Sebab itu dalam soal pendidikan ini orang kata sentuhan kasih sayang tadi juga mesti kita berikan kepada mereka sebelum mereka nak kembalikan mereka pada bidang pendidikan ini ya. Jadi 10,000 ini alhamdulillah daftar. Itu pun ada lagi yang komen, boleh tak lanjutkan lagi, kami nak daftar. InsyaAllah kita akan lihat kalau ada keperluan kita akan lanjutkan dan panggil semula untuk mereka menyertai maknanya mengambil semula SPM itu. Baik, insyaAllah YB. Dengan berbaki 1-2 minit lagi ni, apa agaknya pesanan yang ingin YB titipkan kepada ibu bapa, keluarga, pelajar dan juga guru-guru di luar sana ke arah memantapkan lagi sistem pendidikan Malaysia? Macam saya cakap tadi Azaria, saya nak memulakan pendidikan ini dengan cinta. Maknanya makam tertinggi dalam pendidikan adalah cinta, dan saya sangat percaya bahawa ada satu hadis yang menyebut man la yarham la yurham. Jika kamu tidak mengasihi, kamu tidak akan dikasihi. Jadi soalnya dalam pendidikan ini mesti bermula dengan kasih sayang dan cinta. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah apa dia yang kita nak lahirkan daripada setelah kita bagi kasih sayang, kita bagi peluang kepada anak-anak ini. Kita mahu mereka menjadi manusia yang baik, ya, anak-anak ABC, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memanfaatkan dirinya untuk orang lain. Jadi itu end product yang kita nak, maknanya manusia yang bermanfaat ini. Jadi perjuangan kita ini bukan lagi perjuangan yang mudah, apatah lagi dengan cabaran-cabaran hari ini, dunia yang terlalu pantas, yang kita sebut sebagai post-normal time ini, dan kemudian kejutan-kejutan yang sebenarnya anak-anak kita juga kena dipersiapkan dengan kalis masa hadapan ini, ya. Kejutan budaya, kejutan cuaca, dan berbagai kejutan-kejutan lain lagi, yang akhirnya kita melihat kepada satu pembinaan anak-anak yang berkarakter ini, yang menjadi sangat kuat, resilient daya tahannya, dan kita telah lihat hasilnya selepas pasca pandemik. Anak-anak kita mempunyai daya juang yang sangat tinggi. Guru-guru kita juga, guru-guru ini saya kena sebut banyak kali, sebab memang mereka adalah tunjang kepada pembangunan negara ini. Masa hadapan negara ini memang kita bergantung kepada guru-guru kita. Jadi insya-Allah saya fikir dalam konteks hari ini kita akan bersama-samalah angkat pendidikan ini berdasarkan ekonomi madani yang telah pun disebutkan berulang kali tentang partisipasi komuniti, soal no one is left behind, dan juga soal sisi-sisi pendidikan manusiawi. Saya lupa nak sebut ada satu sekolah yang juga kita bangunkan dari segi selepas kita menilai sisi-sisi pendidikan manusiawi ini. Sekolah bimbingan jalinan kasih, yang mana kita ambil anak-anak kita yang terlibat dengan kebejatan moral, yang tidak ada dokumen, tak ada warga negara, dan kita kumpulkan dalam satu institusi kita, Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini. Ini sisi manusiawi yang kita ambil, yang kita sentuh mereka dengan sisi manusiawi ini, yang mana SPM 2022 baru ini 100% kelulusan mereka. Jadi maknanya ada anak-anak yang kita boleh ambil dengan sentuhan kasih sayang, diberikan ruang, dan mereka boleh berjaya insya-Allah Azaria. Jadi soalnya adalah peluang, no one is left behind. Berikan peluang pada anak-anak kita. Insya-Allah kita akan bekerja keras untuk menjamin akses pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak kita, insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak YB Fadlina Siddiq. Sebenarnya 1 jam memang tak cukup nak berborak dengan YB tentang terutamanya hal pendidikan ni yang menyentuh kesemua kita dalam rakyat Malaysia ni. Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, kerana bersama Soal Rakyat hari ini. Terima kasih. Itu dia Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama dalam Soal Rakyat. Terima kasih juga kepada anda yang telah bersama dengan kami sejak sejam yang lalu. Jangan lupa Soal Rakyat akan kembali dengan episod-episod lain dan isu-isu lain yang akan dibincangkan. Saya Azaria Tagaya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.